Okey. Okey. Hari ini cikgu nak ni lah bincangkan lagi sekali lah. Bincangkan lagi sekali berkaitan pentaksiran PDPR matematik yang bahagian C tu. Walaupun cikgu dah bagi video sebelum ni, hari ni juga cikgu nak bincangkan lagi sekali sebab cikgu rasa tak ramai yang tengok video tu. Kalau kamu ada pertanyaan lain, soalan lain berkaitan dengan bahagian A ke bahagian B, yang pentaksiran PDPR matematik tu boleh tanya cikgu sekarang. Kalau ada soalan, tanya cikgu. Okey, sekejap cikgu nak cari soalan ni sekejap. Okey, kelas. Boleh nampak tak ni yang cikgu share dengan kamu ni? Nampak tak? Nampak cikgu. Okey, terima kasih. Ini adalah soalan pentaksiran PDPR matematik. Okey, hari ini kita akan tengok sekali lagi lah yang bahagian C ni. Soalan yang bahagian C. Okey, tengok. Okey ni, soalan bahagian C ni. Okey, soalan dia. Okey. Dia ada 10 markah untuk bahagian C. Kamu kena tunjukkan cara kerja lah untuk dapatkan markah. Kalau cikgu tengok, cikgu tanda sebelum ni, banyak yang tak jawab lah bahagian ni. Okey, tengok soalan pertama 1A. Dia kata 4 sebutan pertama bagi suatu didudukan ialah 17, K, negatif 1, negatif 10 dan dot. Soalan A, hitungkan nilai K. Dia suruh kamu cari nilai K ni, nilai berapa. Dan B, nyatakan sebutan ke N. Jadi macam mana cara nak buat? Untuk cari nilai K ni, kita kena tahu macam mana boleh ada suatu kita panggil sebagai jujukan nombor ni. Jadi apakah Bezos punya dia? Daripada 17 nak jadi K ni berapa? Jadi kita boleh gunakan nilai negatif 1 dan negatif 10. Kita cari beza antara negatif 10 dengan negatif 1. Jadi kamu boleh buat negatif 10 tolak dalam kurungan negatif 1. Jadi negatif 10 tolak dalam kurungan maksudnya akan jadi tambah lah. Ni penyelesaian dia cikgu ada buat kat sini, nanti cikgu share dengan kamu. Ni. Ni. Okey. Kita cari dulu Bezos punya dia. Negatif 10 ni kamu tolak dengan dalam kurungan negatif 1. Ingat, negatif 10 kurungan maksudnya darab. So negatif jumpa dengan negatif jadi positif. Jadi negatif 10 tambah 1 sama dengan negatif 9. Jadi Bezos punya dia adalah negatif 9. Maksudnya negatif 1 tolak dengan negatif 9 dapat negatif 10. Jadi untuk tahu nilai K, nilai K kat sini. Nak tahu nilai K kat sini ya. Ni nilai K kat sini. Kita kena 17 ni tolak dengan tolak berapa? Tolak dengan 9. Inilah. Tolak dengan 9. Kita tolak dengan Bezos punya dia. Maksudnya tolak dengan 9. Jadi 17, bila kamu tolak 9, dapat 8. Jadi nilai K-nya adalah 8. Itu jawapan dia. K sama dengan 8. Okey. Soalan yang seterusnya, dia kata cari sebutan ke N. Jadi macam mana nak buat? Okey, untuk cari sebutan ke N, pertama sekali kamu tengoklah daripada
jujukan nombor tu, kita senaraikan semula buat 17, K ni kita gantikan dengan 8, koma negatif 1, koma negatif 10. Dan buat macam ni. Maksudnya beza sepunya dia 17 nak jadi 8 dia kena tolak 9. Dan 8 ni kamu tolak 9 dapat negatif 1. Dan negatif 1 ni kamu tolak 9 dapat negatif 10. Okey. Seterusnya buat macam ni. Turutan macam ni. 17 ni kamu letak nombor ni. Nombor 17 ni letak 17. Nak dapatkan 17 ni macam mana? Sama dengan 17 ni letak nombor yang mula-mula sekali. Ini kita panggil sebagai sebutan pertama. Letak sebutan pertama. Tolak dengan beza sepunya. Beza sepunya dia berapa? Beza sepunyanya adalah negatif 9. Tolak 9. Kemudian buat kurungan. Buat kurungan ni, dekat sini kita cuba jaya. Kaedah cuba jaya. Dalam kurungan kita cuba letak. Kita mula cuba jaya dengan kosong. Buat kurungan, letak kosong. Lepas tu kita cuba kira dapat tak 17 tolak 9 dalam kurungan kosong, dapat tak 17? 17 tolak 9 darab kosong jadi kosong. Jadi 17 tolak kosong jadi 17. Jadi nilai ini adalah betul. Kita semak pula yang sebutan kedua iaitu 8. Tulis 8 kat sini. Sama dengan 17 ni apa? 17 ni sebutan pertama dia 17. Letak 17. Kita tolak dengan beza sepunya dia. Beza sepunyanya adalah tolak 9. Tolak 9. Kemudian kurungan ni lepas kosong kita cuba dengan 1 pula. Dia nombor dia makin naik. Lepas kosong, cuba dengan 1. Kemudian kita selesaikan ini. 17 tolak 9 darab 1 jadi 9. 17 tolak 9 jadi 8. Jadi ini pun betul. Okey, dah dua dah betul. Kita cuba pula dengan sebutan ketiga negatif 1. Jadi negatif 1 sama dengan sebutan pertama dia 17 tolak beza sepunyanya adalah tolak 9. Tolak 9. Kalau tadi 1 kita cuba pula dalam kurungan letak 2. Okey. Negatif 9 darab 2 jadi negatif 18. Kalau 17 tolak 18 akan dapat negatif 1. Betul lah yang ni. Dan akhir sekali sebutan negatif 10. Negatif 10 sama dengan sebutan pertama dia adalah 17 tolak 9. Kenapa tolak 9? Sebab beza sepunya dia. Macam mana nak tahu beza sepunya? Kita ambil ni lah. Daripada jujukan nombor tu, kita ambil negatif 10 tolak dalam kurungan negatif 1. Dapatlah beza sepunya negatif 9. Okey, 17 tolak 9 dalam kurungan kalau tadi 2 letak 3 pula. Dia makin naik. 0, 1, 2, 3 tengok. Jadi 17 tolak 9 darab 3 jadi 27. Kalau 17 tolak 27 dapat negatif 10. Sama negatif 10. Jadi ini adalah betul. Jadi daripada yang kita dapat ni, kita akan buat kesimpulan iaitu sebutan ke N sama dengan, macam mana nak tulis sebutan ke N? Kita ambil sebutan pertama dia 17, tulis 17 tolak, ini sebab semua tolak 9 kan, tulis tolak 9 dan nombor ni dalam kurungan ni kita gantikan dengan N. 9N. 9N ni maksudnya 9 darab N. Tolak 9N. Di mana nilai N dia sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah nilai sebutan ke N. Okey, untuk soalan 1 tu. Okey, alright. Kita tengok pula soalan yang seterusnya. Soalan 1B. Ini pun soalan yang menarik. Soalan 1B. Okey. Rajah menunjukkan segitiga bersudut tegak. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Seterusnya, hitung nilai Y apabila X sama dengan 2. Anda mungkin akan guna simbol ini. Jadi kamu kena faham simbol ni sebenarnya simbol punca kuasa 2. Dan simbol macam ni simbol apa sebenarnya? Ini simbol kuasa. Dan ini simbol darab. Kalau kamu tulis dengan ayat pun tak ada masalah. Punca kuasa 2 kamu eja. Ataupun darab, tulis darab. Okay? Kuasa, tulis kuasa eja pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jadi macam mana nak buat? Macam mana nak ungkapkan Y dalam sebutan X? Jadi kamu kena tahu apakah hubungan antara sisi-sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Ini kita panggil segitiga bersudut tegak kerana ada sudut 90 darjah. Sudut 90 darjah adalah sudut tegak. Jadi setiap sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak boleh dihubungkan melalui teorem Pythagoras. Okey, di mana
Kalau nak cari nilai Y ni sama dengan punca kuasa 2. Itu adalah teorem Pythagoras. Y sama dengan punca kuasa 2. Okey, X tambah 3 dalam kurungan kuasa 2 tolak dalam kurungan 2X tutup kurungan kuasa 2. Itu adalah jawapan dia. Tengok kat sini lah. Tunjuk kat sini. Okey, yang ini. Ni. Ini adalah Y diungkapkan dalam sebutan X. Ini sebenarnya adalah teorem Pythagoras. Y sama dengan punca kuasa 2 dalam kurungan X tambah 3 tutup kurungan kuasa 2 tolak dalam kurungan 2X tutup kurungan kuasa 2. Okey, jadi ini adalah jawapan yang pertama tadi. Lepas tu, macam mana nak cari nilai X apabila, macam mana nak cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey, jadi kita kena gunakan ungkapan ini yang diberi ni, Y sama dengan dalam punca kuasa 2 dalam kurungan X tambah 3 kuasa 2 tolak dalam kurungan 2X tutup kurungan kuasa 2. Jadi, Y sama dengan nilai X di sini kamu gantikan dengan 2. Ni X ni, buat kurungan, gantikan dengan 2. 2 tambah 3 tutup kurungan kuasa 2 tolak dalam kurungan 2. 2X maksudnya 2 darab. So 2X ni gantikan dengan 2. Letak kurungan sebab maksudnya darab. Jadi 2 kurungan 2 tutup kurungan kuasa 2. Okey, yang ini kamu selesaikan 2 tambah 3 dapat 5. 5 kuasa 2 sama dengan 5 darab 5 sama dengan 25. Tolak, okey 2 darab 2 4. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Sebab itu kat sini 25 tolak 16. 25 tolak 16 dapat 9. 9 punca kuasa 2 bagi 9 adalah 3. Jadi ini adalah jawapan 1B. Okey? Alright. Okey, dan akhir sekali soalan bahagian C ni adalah soalan 1C ya. Okey, rajah di bawah menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah piramid tegak dan sebuah kubus. Hitung isi padu keseluruhan pepejal itu. Okey? Jadi macam mana nak cari isi padu keseluruhan? Kamu kena cari isi padu piramid atas ni, kemudian kena cari isi padu kubus. Okey, pertama nak cari isi padu piramid. Macam mana cara dia? Kamu kena ingat formula untuk cari isi padu piramid iaitu 1/3 darab tapak darab tinggi. Tapak tu maksudnya luas tapak. 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okey? Ni siapa baru masuk ni sekejap. Okay, dah masuk dah. Alright. Okey, 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Itu adalah formula nak cari isi padu piramid. Okey. Tapi di sini nilai 7.5 cm ini bukan adalah nilai tinggi piramid. Kamu tengok dia nampak condong. Nilai 7.5 cm ni sebenarnya adalah nilai panjang sending bagi piramid. Jadi macam mana nak tahu nilai tinggi piramid? Nilai tinggi piramid kamu kena carilah. Nak cari macam mana? Guna kaedah ini. Okey, kejap. Kenapa pula ada bunyi tu? Siapa pula? Baru masuk. Alright. Fu Chun Xian. Paper maths belum dapat. Betul ke belum dapat? Sekejap cikgu tengok. Fu Chun Xian. Sekejap cikgu tengok. Cikgu dah hantar dalam ni. Mungkin kalau kamu tak dapat sebab email yang kamu bagi tu tak betul lah. Bila kamu key in email yang tak betul dalam Google Form, cikgu tak boleh nak hantar lah. Dia secara automatik dia tak boleh hantar. Tak apa, cikgu cari markah kamu kat sini kejap. Mana? Fu Chun Xian. Cikgu cari markah kamu Fu Chun Xian. Fu Chun Xian. Okey. Fu Chun Xian. Boleh dengar tak cikgu cakap? Fu Chun Xian untuk bahagian A kamu dapat 9/20. Okey. Dan untuk bahagian B kamu dapat 8/20 dan bahagian C kamu dapat 2/10. Jadi markah penuh kamu adalah 38%. 38%. Okey?
Itu markah kamu. 38%. Sikit lagi nak lulus 40. Kurang 2. Okey. Cikgu, mungkinlah kertas kamu tak dapat sebab email yang kamu key in tu tak betul lah. Okey, alright. Okey, cikgu teruskan lagi. Kita tengok soalan yang terakhir ini ya. Macam mana nak cari isi padu piramid. Okey. Kena cari tinggi piramid dulu. Nak cari tinggi piramid macam mana? Tengok ni. Ni. Okey, daripada rajah piramid tu, kalau kamu perasan, kamu tengok yang 7.5 cm tu sebenarnya adalah panjang sending piramid. Ini panjang sending piramid 7.5 cm. Dan nilai yang ini kamu kena tahu ini panjang sending piramid 7.5 cm. Dan jarak daripada ini ke sini tapak piramid adalah sama dengan 9 cm. Jadi kedudukan di tengah-tengah piramid adalah sama dengan 9 cm bahagi 2 iaitu 4.5 cm. Kenapa nak cari kedudukan dekat tengah-tengah bagi piramid? Supaya kita boleh cari nilai tinggi piramid. Sebab tinggi piramid dia berada pada tengah-tengah. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, ini tinggi piramid lah daripada puncak dia ke sini lah. Okey. Alright. Jadi panjang daripada ini ke tengah piramid adalah sama dengan 9 bahagi 2 iaitu 4.5 cm. Ini yang cikgu buat ni. Okey. Ini 4.5 cm. Dia separuh. Jadi ini panjang sending piramid 7.5 cm. Dan ini X. X ini apa? X ini adalah tinggi piramid yang kita nak carilah. Okey. Jadi kita andaikan sebagai X. Jadi untuk cari X sebenarnya kita boleh gunakan hubungan teorem Pythagoras. Okey. Di mana nak tahu tinggi ini X sama dengan yang panjang sending ni dikenali dengan nama hipotenus bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Ini adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi nilai X sama dengan punca kuasa 2, 7.5 kuasa 2 tolak 4.5 kuasa 2. Jadi sama dengan punca kuasa 2, 56.25 tolak 20.25. Sama dengan punca kuasa 2, 36 dan sama dengan 6. 6 cm adalah tinggi piramid. Okey, bila dah tahu tinggi piramid sama dengan 6 cm, kita masukkan dalam formula nak cari isi padu piramid. Ini volume of pyramid. Volume ni maksudnya isi padu lah. Isi padu bagi piramid, formulanya adalah 1/3 darab base. Base ni adalah tapak. Darab dengan tapak piramid dan darab dengan tinggi piramid. Height adalah tinggi. Jadi 1/3 darab tapak piramid sama dengan 9 cm darab 9. Kenapa 9 cm darab 9? Ni tengok kat sini. Tapak piramid berbentuk luas kubus kat sini. Jadi nak tahu luas tapak piramid ni, dia sama dengan luas tapak kubus dah, iaitu 9 panjang darab lebar. Panjang dia 9, lebar dia 9. Jadi 9 darab 9. Okey. Inilah yang dapat tadi. Ini 9 cm darab 9 cm adalah nilai tapak piramid. Kemudian darab dengan tinggi dia bersamaan dengan 6 cm yang kita cari tadi. Okey. Sama dengan 162 cm padu. Ini adalah nilai isi padu piramid. Dan kemudian kamu kena cari nilai isi padu cube. Cube ni adalah kubus. Okey, volume of cube maksudnya isi padu kubus. Jadi isi padu kubus sama dengan formula dia adalah panjang darab lebar darab tinggi. Dan bagi kubus kamu kena faham setiap sisi dia panjang ke lebar ke tinggi dia sama panjang. Okey, sebab tu kat sini 9 cm darab 9 cm darab 9 cm sama dengan 729 cm padu. Sentimeter kuasa 3. Ini cikgu silap tulis. Ini sentimeter kuasa 3 bukan kuasa 2. Okey. Okey, kemudian untuk cari isi padu gabungan pepejal ini sama dengan isi padu piramid, kita tambah dengan isi padu kubus sama dengan 162 cm padu, kamu tambah dengan 729 cm padu, dapatlah jawapan dia adalah 891 cm padu. Okey, itu adalah jawapan 1C. Okey, kelas. Alright, jadi untuk pelajaran hari ini, cikgu berhenti sampai kat sinilah. Ada apa-apa pertanyaan lagi berkaitan dengan ujian kamu? Boleh tanya cikgu sekarang. Ada tak? Kita ni mungkin sekolah akan dibuka kan? Bila nak buka? Bulan 11 lah. Bulan 11 nanti murid tingkatan 1, tingkatan 2 pun akan
pergi ke sekolah secara bersemuka. Okey? Dan kita akan jumpa di sekolah lah nanti. Okey? Dan cikgu minta tolong siapkan latihan-latihan yang cikgu bagi sebelum ni pada kamu. Sebab di sekolah nanti cikgu akan semak lah. Okey, alright. Jadi itu saja untuk kelas hari ini. Okey, terima kasih semua sebab datang. Okey. Okey, alright. Jadi itu saja kelas Maths. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu.